Assalamualaikum tuan-tuan. Siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana, dan insya-Allah hari kita akan sambung pengajian kita. Hari ini kita akan bahaskan surah Yasin ayat yang baru, ya, ayat yang ke nombor 66 . Silakan. Kalau tuan-tuan ada janji dengan sesiapa untuk join kelas kita, boleh teks mereka melalui WhatsApp ke, ataupun WhatsApp group, bagi tahu Ustaz Nasar dah nak start dah tu cakap. Silakan jemput masuk. Siapa yang belum follow kita punya FB, silalah follow. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat notification kalau kelas kita nak bermula, insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana, dan dan line tempat tuan-tuan clear ataupun tidak, insya-Allah. Silakan. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Silakan. Tuan-tuan ada janji dengan sahabat-sahabat di WhatsApp group untuk join kelas kita, boleh bagi tahu dengan mereka, insya-Allah. Siapa yang belum share, tolong share tuan-tuan. Share di FB masing-masing. Mudah-mudahan friends tuan-tuan dekat FB tu bolehlah sama-sama dapat manfaat, kongsi-kongsi. Tak banyak sikit kan. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi pengajian kita. Silakan. Baiklah, insyaAllah kita mulakan majlis kita ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, iaitu surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita, tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita akan bahaskan ayat yang ke-66 pula dari surah Yasin, ayat yang baru kan, ya. Dan untuk pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan yang baru menyertai kita hari ini, format untuk program kita ni mudah saja. Yang pertama sekali tak lamalah, tak adalah lama sangat ni, kurang dalam setengah jam atau 40 minit macam tu saja. Dan mula-mula sekali kita akan baca ayat yang kita bahaskan pada hari tersebut. Tuan-tuan boleh semak ataupun tuan-tuan boleh ikut sekali saya baca sama-sama, tak apa. Yang keduanya, saya pastikan tuan-tuan faham makna ayat tu dari sudut terjemahan, ya. Kemudian kita akan tafsirkan ayat tu, apalah yang Allah Taala nak melalui ayat tersebut ni, apa message yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan.
Yang terakhir baru kita akan bahaskan soal teknikal berkenaan dengan ayat yang kita bahaskan pada hari tersebut. Mudah je kan ya? So tuan-tuan, insya-Allah Allah pemudahkan kita, pemudahkan saya, ikhlaskan hati tuan-tuan, ikhlaskan hati saya untuk untuk pengajian kita di program kita, insya-Allah. So tuan-tuan boleh tengok ayat ni. Tuan-tuan tak ada Quran pun tak apa, sebab kita akan share skrin yang sama, insya-Allah ya tuan-tuan ya. Alright. Ni ayat atas sekali ni. Ini ayat ni. Walau nasya okey. Ini saya besarkan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata. Fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Fastabaqus sirata fa'anna yubsirun, kata Allah ya. Baik, kita tengok kita pisahkan rangkap-rangkap dulu ya. Kita consider sebagai rangkap yang pertama. Kemudian fastabaqus sirata, ni rangkap yang kedua. Fa anna yubsirun, ni rangkap yang terakhir ya. Okey, kalau pakai rangkap ni mudah sikit tuan-tuan nak faham mana ayat dia dengan lebih baik Okey, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim, kata Allah. Ya, kalau kami kendaki, jika kami kendaki, kata Allah ya, pasti kami akan hapuskan penglihatan mereka. Pasti kami akan hapuskan ke atas penglihatan mereka, kata Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kami kendaki, kami akan butakan saja mata mereka, orang yang kafir ni, kata Allah Ta'ala. Kemudian fastabaqus sirat. Kemudian mereka kelang kabut, berebut-gebut nak mencari jalan, kata Allah Ta'ala. Nak menuju kepada jalan tersebut, kata Allah Ta'ala. Fa anna yubsirun, macam mana macam mana mereka nak melihat? Mereka berebut-gebut untuk menuju kepada sirat itu, kepada jalan itu, cari jalan tu. Kemudian di ujungnya Allah Ta'ala tanya, macam mana dia nak menuju kepada jalan, macam mana nak jumpa jalan itu, sedangkan mata mereka buta. Tu maksud dia lah. Lagi sekali tuan-tuan dengar Walau nasya, kalau kami kendaki, kata Allah, pasti kami akan hapuskan penglihatan mereka, kami akan butakan mata mereka. Kemudian selepas itu mereka pun berebut-rebutlah mencari jalan. Kata Allah Ta'ala, buta tapi cuba berebut-rebut nak cari jalan. Semua buta belaka, berebut-rebut nak cari jalan. Macam mana mereka dapat melihat? Bagaimana mereka nak jumpa jalan tu kalau mereka buta, mereka tak dapat melihat? Macam mana mereka nak cari jalan? Itu maksud dia. Faham tuan? Faham tak? Ya. Allah Ta'ala kata kalau kami kendaki, kami butakan mata mereka. Kami butakan mata mereka. Ya, kemudian mereka berebut-rebut cuba nak mencari jalan, kan? Kemudian macam mana mereka nak jumpa jalan sebab mereka tu buta, berebut-rebutlah tu, tak tahu arah kiri arah kanan, buta, macam mana nak jumpa jalan? Okey, baik. Kita ada problem dari sudut penafsiran tuan-tuan ayat ni. Ya. Saya problem tu bukan apa tahu. Problem tu ada ada penafsiran yang pelbagai. Sebahagian daripada para pentafsir sebut bahawasanya buta ni semasa mereka berada di hari kiamat. Dan sebahagian lagi ada yang mengatakan buta ni di dunia dan termasuk juga di hari kiamat. So kalau tuan-tuan nak tahu penafsiran ni punya, kalau penafsiran ni dia bukan macam fiqh tuan-tuan tahu. Penafsiran ni kalau dia berbeza pandangan, dia bukan macam ni halal ni haram, ni betul ni salah, ni neraka ni tak. Penafsiran ni kadang-kadang orang ni pandangan dia ini cuma merangkumi skop yang kecil. Kadang-kadang para ulama lain dia merangkumi skop yang lebih besar. Jadi ini bukan macam hukum fiqh, apatah lagi macam hukum tauhid kan. Tauhid ni dia lebih sensitif berbanding dengan hukum fiqh. Tapi hukum fiqh tu dia lebih sensitif berbanding dengan tafsir. So tafsir Al-Quran ni asalkan jangan lari dari kehendak ayat lah. Di maknanya kita ambil daripada pentafsir-pentafsir yang muktabar, yang faham bahasa Arab, tahu apa maksud Allah, tahu apa hadis-hadis yang dikaitkan dengan ayat-ayat tersebut, insya-Allah. Jadi kalau andai kata kita ambil daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang faham bahasa Arab macam tu, jadi kadang-kadang dia berpandangan ini skopnya kecil saja, ataupun macam contoh macam ayat ni kan. Ada pandangan ustaz-ustaz kata ini adalah khas untuk hari kiamat. Tapi ada ustaz lain kata bukan sekadar hari kiamat, malah boleh dikaitkan juga semasa kehidupan mereka di dunia. Boleh saja Allah butakan mata mereka, lebih kurang macam itulah tuan-tuan. So jom kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni. Okey. Okay, seperti mana yang saya sebut tadi, berpandukan penafsiran yang saya baca, yang saya jadikan rujukan dalam program kita ini, dia memang ada dua penafsiran tentang ayat ni. Penafsiran yang pertama ialah mereka ini buta di hari kiamat, buta di hari akhirat.
Penafsiran yang kedua pula, mereka ni buta di dunia, buta di dunia. Tapi persamaannya tuan-tuan, kedua-dua buta itu dia menimpa ataupun ditujukan kepada orang kafir saja. Orang Islam tak ada. Buta di dunia, buta di akhirat ataupun buta di dunia akhirat ke tak kira tuan-tuan. Dia semuanya adalah ditujukan kepada orang kafir saja. Okey, apa maksud dia? Maksudnya ni kita ambil lah, kita ambil yang berpandangan bahawasanya buta ni di hari kiamat ni, macam mana dia orang kafir ni buta. So kalau Allah menghendaki, Allah akan butakan mata mereka. Ni hari kiamat ni, di hari akhirat. Allah akan butakan mata mereka di hari akhirat sehingga mereka berebut-rebut untuk melalui titian sirat. Dan pastinya mereka akan jatuh ke dalam, akan jatuh ke neraka di bawah titian itu kerana mata mereka buta lah, kerana buta tersebut. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun sering dengar macam mana ustaz-ustaz menceritakan tentang titian sirat kan. Nanti kita ni akan diberi kitab, manusia akan diberi kitab. Orang Islam saja, orang kafir tidak diberi kitab tuan-tuan. Orang kafir menurut pandangan yang saya selesa lah, orang kafir dia terus masuk, apa nak kitab lagi, dia tak percaya pada Allah Ta'ala kan. Dia akan terus dimasukkan dalam neraka, dan neraka tu nanti ada tingkatan-tingkatan je juga, tapi itu bukan fokus kita hari ni. Tapi ni maksudnya ialah titian sirat tu lurus kan, titian sirat tu lurus. Kemudian kita akan diberi kitab kan, kita akan diberi kitab di awal ni. Jadi kita kena lalu titik tersebut. Jadi di titik tersebut itulah ada yang jalan macam angin, laju, ada yang jalan macam sekilas, lajulah itu orang-orang yang beriman dapat masalah. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan tersebut tuan-tuan. Tapi kalau orang yang banyak buat dosa, tapi dia masih lagi pahala dia masih banyak berbanding dengan dosa dia, so dia cuma akan jatuh di atas titi itu saja, jatuh-jatuh jalan, dia tak jatuh dalam neraka bawah tu. Sebab kalau ikut Rasulullah, dia ada cangkuk-cangkuk besi yang akan mengait-ngait orang dekat atas ni tuan-tuan. Tujuannya apa? Untuk melukakan mereka. Jadi kalau sekiranya ada kait itu sekalipun, mereka cuma jatuh di atas titian itu saja, tidak jatuh dari sampai masuk dalam neraka. Maknanya di situ juga penghapus dosa. Allah Ta'ala tak payah masukkan di dalam neraka. Allah Ta'ala bagi dia masalah dekat atas titian sirat itu saja, dan akhirnya mereka akan masuk syurga. Okey. Sekarang ni titian sirat tu tuan-tuan, Rasulullah gambarkan sangatlah nipis, sangatlah kecil. Jadi orang yang celik pun boleh jatuh. Bagaimana keadaan orang yang buta? Jadi pada waktu itu Allah Ta'ala sebut, Allah tak butakan mata mereka. Kalau Allah berkehendak, kata Allah Ta'ala, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu, boleh saja Allah Ta'ala butakan mata orang kafir ni tuan-tuan. Orang yang tidak beriman ni, butakan mata mereka. Jadi bila butakan mata mereka, mereka tentu dalam melilau. Melilau nak pergi ke mana? Pasti mereka akan jatuh. Jadi pada hari tersebut Allah Ta'ala bagi tahu yang dia tidak butakan mata orang kafir ni. Itu maksud dia. Okey, kalau penafsiran yang kedua tuan-tuan, penafsiran yang kedua, kalau penafsiran buta ini di dunia pula, macam mana? So maknanya Allah Ta'ala sebut, boleh saja kalau orang yang tak nak menerima, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sedangkan perkara itu adalah terbukti benar tuan-tuan, terbukti benar, jadi boleh saja selepas daripada itu Allah butakan saja mata, tak nak tengok kan, tak nak tengok, tak nak pandang, tak nak ambil hak, nak juga ambil yang batil. Jadi Allah butakan saja mata mereka di dunia. Boleh saja Allah buat begitu. Sebab tu Allah Ta'ala ni bukan butakan mata mereka. Cuma kalau Allah mahu, Allah boleh butakan mata mereka. Sebab tu para ulama ni sebahagiannya kata, ini barangkali penafsiran ini adalah untuk mereka di dunia. Jadi Allah boleh saja butakan mata mereka sebagai itu adalah bentuk kemurkaan Allah. Allah zahirkan kemurkaan Allah kepada mereka, disebabkan oleh kekufuran mereka kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan melimpah ruah semasa mereka hidup di dunia tuan-tuan. So boleh saja Allah Ta'ala nak butakan mata mereka. Dia sebenarnya tuan-tuan, kita ni nasib baik tuan-tuan. Kita ni nasib baik sebab Allah tu dia ada satu sifat dia kita panggil sabur kan. As-sabur kan. Sabur ni tuan-tuan ialah maha sabar lah. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu kita tambah maha. Maknanya bukan sabar tuan-tuan, maha sabar. Maha sabar. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu zahirkan kemurkaan dia setiap kali kita buat salah, kita bagi satu contoh lah tuan-tuan. Kalau kita buat satu kesalahan, tiba-tiba kita bengkak kat sini kan. Buat satu kesalahan, bengkak lagi kat sini. Buat lagi bengkak kat sini. Saya ingat muka saya ni tak tahulah berapa banyak bengkak. Allah tu maha bersabar tuan. Ataupun bila kita buat satu salah kan, Allah Ta'ala bagi satu bau yang tidak menyenangkan. Saya ingat tak ada orang nak duduk sebelah kita tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala ni maha sabar tuan-tuan, maha sabar. Ditangguhkan balasan itu pada hari kiamat.
tapi dalam masa yang sama dibuka ruang pengampunan untuk setiap manusia. Betul ke tidak tuan-tuan? Ini bukan soal dosa kecil, soal dosa besar tuan-tuan, dosa besar. Firaun tu pun sebenarnya malaikat Jibril tuan-tuan, malaikat Jibril ni satu kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firaun tu jahat tuan-tuan, jahat sangat, jahat, degil dan sebagainya kan. Dan akhirnya semasa dia ditenggelamkan oleh Allah dalam laut kan, ditenggelamkan oleh Allah dalam laut. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, malaikat Jibril ni cerita kepada Rasulullah. Malaikat Jibril bagi tahu, aku masukkan pasir dalam mulut dia sebab tak nak bagi kesempatan dia bertaubat. Sebab Jibril yang paling kenal dengan Allah tuan-tuan. Allah ini Maha Pengampun tuan-tuan. Allah Maha Pengampun. Pernah satu kisah, ada satu orang tuan-tuan, dia selalu menghina Nabi Musa alaihissalam. Ini zaman Nabi Musa. Selalu mencerca Nabi Musa, menghina Nabi Musa. Dan akhirnya tuan-tuan, Nabi Musa pun tak boleh tahan. Minta doa kepada Allah Ta'ala supaya hapuskan orang ni. Jadi orang ni tuan-tuan, akhirnya Allah tenggelamkan dia dalam pasir. Jadi dia mula-mula tenggelam tu bukan teruslah, sikit-sikit lah, mula sampai ke lutut, itu lepas sampai ke pinggang. Jadi pada waktu itu dia mohon maaf daripada Nabi Musa. Maafkanlah aku, wahai Musa. Tapi Nabi Musa ni marah sangat dekat dia masa tu tuan-tuan. Kemudian sampailah turun sampai mati. Nabi Musa tak maafkan dia. Sebabnya dia punya kejahatan tu Nabi Musa. Kita bayang kalau sampai Nabi Musa tak boleh nak maafkan, betapa jahatnya dia. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada Nabi Musa, macam mana keadaan dia? Dia dah matilah. Lepas tu kau tak maafkan dia? Tak. Allah Ta'ala kata, kalau dia datang pada aku, nescaya aku maafkan dia. Cuba bayangkan tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Maha Pengampun tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang lagi satu. Ini ada juga beberapa kali saya sebut dalam program kita. Orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang memerangi Rasulullah, orang yang cuba membunuh Rasulullah, orang yang mengingkari perintah Allah. Akhirnya dalam peperangan Badar contohnya kan, orang kafir di kalangan orang musuh-musuh Islam di kalangan orang kafir Quraisy tu kan memerangi Rasulullah SAW kan. Tapi akhirnya Allah Taala terima taubat mereka dan mereka dimasukkan dalam agama Allah, dan ada di kalangan mereka tu yang menjadi sangat hebat dalam dunia Islam sampai hari ini, yang kita sebut-sebut sampai hari ini tuan-tuan. Tapi mereka tu asalnya bermusuh dengan Allah. Mereka bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tunjukkan apa tuan-tuan? Nak tunjukkan Maha Pemurah dan Maha Sabarnya Allah Subhanahu Wa Taala, memberi ruang kepada mereka bertaubat, memberi ruang kepada mereka untuk mencari kebenaran tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak sebut, kalau kami mahu, boleh saja kami butakan mata mereka. Ni kita cerita di dunia. Ini kalau dalam konteks Allah butakan di dunia lah, kita ikut sebahagian daripada pendapat tafsir itu. Memang betul, butakan saja mata mereka. Jadi waktu tu kalau buta mata mereka, macam mana dia nak jumpa kebenaran? Macam mana dia nak jumpa kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Allah dah butakan mata mereka? Jadi Allah Taala biarkan mereka dalam keadaan celik, boleh berjalan ke sana, boleh berjalan ke sini, dan Allah Taala bagi rezeki kepada mereka, dan kadang-kadang ada di kalangan mereka tu Allah memberi kekayaan kepada mereka, bagi peluang kepada mereka untuk mencari jalan yang benar kan. Contohnya macam Firaun tu. Firaun tu memang paling jahat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca cerita dia macam mana Allah Taala uji dia, hantar kutu lah, hantar kumbang lah kan. Lepas tu bila kumbang tu lama tu kan, hantar kumbang, lepas tu dah tak boleh nak buat apa-apa. Lepas belalang hantar belalang sampai dah tak boleh buat apa-apa, minta dengan Nabi Musa doa, kemudian selesai masalah tu. Itu ambil masa kan. Lepas tu kufur semula. Kemudian Allah Taala hantar musibah yang lain. Tapi masalahnya kawasan di tempat Bani Israel tu tak kena. Okey, tak ada problem kan. Tapi tempat dia orang, jadi memang nampak clear bahawasanya itu adalah musibah itu datang dari Allah. Tapi Firaun ni dia licik tuan-tuan. Dia licik, dia tetap juga mengingkari Nabi Musa. Sebab apa? Sebab selama ni kan dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi takkan dia nak mengaku pula ada Tuhan lain selain daripada dia kan. Tapi saya nak bagi tahu bahawasanya Allah tu as-sabur tuan-tuan. Dia Maha Sabar. Dibiarkan bagi masa lama kepada Firaun itu untuk mencari jalan kebenaran, tapi tidak kan. Jadi akhirnya Allah Taala matikan dia. Jadi sebab tu masa dia nak cuba mengucap tu, malaikat Jibril kata aku masukkan pasir dalam mulut dia, tak nak bagi peluang kat dia. Sebab kalau sempat dia mengucap, malaikat Jibril kata ada kemungkinan Allah akan ampunkan dosa dia. Yang tu malaikat Jibril tu kalau boleh geramlah agaknya kan, geram. Tengok macam mana dia buat kepada Islam, dia buat kepada Nabi Musa. Jadi tapi walaupun dia sempat mengucap, akhirnya Allah Taala tak terima taubat dia kan. Allah Taala tak terima taubat dia. Okey tuan-tuan. Secara simbolik dia tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni menggunakan mata dan penglihatan itu sebagai pelambangan kepada orang yang kafir dan orang yang beriman. Selalu begitu tuan-tuan. Dan kadang-kadang Allah Taala menggunakan perumpamaan untuk orang yang buta dan orang yang celik ni,
kepada orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu. Ilmu itu yang menyebabkan seorang tu boleh jadi celik ataupun orang tu boleh jadi buta, tuan-tuan. Jadi Allah sering menggunakan perlambangan celik dan buta, penglihatan dan tidak melihat. Selalu Allah Taala gunakan sebagai perumpamaan kepada orang kafir dan orang yang Islam, ataupun orang yang bodoh dan orang yang pandai, jahil dan bodoh. Ataupun tuan-tuan, kalau dalam konteks ini kita boleh juga tafsirkan dia sebagai apa tahu? Sebagai buta mata hati. Kalau di dunia lah, buta mata hati. Sebab kalau dunia, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni kan, Allah Ta'ala kata boleh saja kami butakan mata mereka, butakan mata mereka. Tapi dalam konteks ini, mata zahir itu memang tak buta. Tapi sebenarnya mata hati itu yang dibutakan oleh Allah SWT. Dia ada beberapa syarat sehingga menyebabkan Allah tinggalkan seseorang, tuan-tuan. Allah Ta'ala biarkan dia. Ada beberapa perkara, tuan-tuan, antaranya ialah kalau terlampau banyak sangat buat maksiat. Antaranya terlampau banyak buat maksiat, ataupun antara yang lain ialah kalau anda kata kebenaran itu depan mata tapi dia tolak. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga buat benda yang sama. Akhirnya, tuan-tuan akan tengok orang yang macam ni ramai, tuan-tuan sebenarnya. Depan mata benda tu ialah benda yang salah. Tapi itu jugalah yang diikut. Kadang-kadang benda tu dah tentu kebenaran ni depan mata ni, tuan-tuan, tapi itulah yang ditolak. Jadi sebenarnya orang macam ni tuan-tuan kena tahu tau. Tapi ini bukan untuk tuan-tuan memberi kecaman kepada dia tau. Ini untuk diri kita jangan jadi macam tu, tuan-tuan. Tapi memang ada orang yang macam ni, bahawasanya tengok, maknanya dia ni, apa ada dalam kepala otak dia kadang-kadang kita fikirkan. Itu maknanya orang jadi macam tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah tinggalkan dia. Jadi setiap satu dosa yang kita buat akan ada satu titik hitam, kata Rasulullah SAW kan. Jadi bila kita bertaubat, titik hitam tu akan hilang. Jadi hati kita akan maintain putih. Tapi kalau kita tak pernah istighfar, kita tak pernah bertaubat, dan kita berterusan melakukan perkara yang salah, tuan-tuan, jadi bila titik hitam tu dah terlampau banyak, jadi sebab tu hati kita ni akan jadi hitam, tuan-tuan. Tu kena hati-hati. Jadi yang itulah maksudnya barangkali buta mata hati mereka. Walaupun mata zahir mereka celik, tapi mata hati mereka buta. Itu maksud dia. So disebabkan mereka membutakan mata hati mereka di dunia dari menilai yang hak dan batil, maka Allah boleh saja membutakan mata zahir mereka sebagai bentuk tambahan balasan buruk kepada mereka di akhirat. Tapi tidak, Allah Ta'ala tak buat begitu. Di dunia pun Allah Ta'ala tak buat, di akhirat pun Allah Ta'ala tak buat. So maknanya pilihan mereka untuk membutakan mata hati mereka, pilihan mereka sendiri, tuan-tuan. Mereka sengaja membutakan mata hati mereka, tapi Allah Ta'ala kata tak apa, aku tak butakan mata zahir mereka. Di akhirat pun aku tak butakan mata zahir mereka, walaupun mata hati mereka itu mereka butakan dari melihat kebenaran dan kebatilan. So kalau Allah Ta'ala butakan tu sebagai tambahan balasan buruk kepada mereka di akhirat. Itu sebagai banyak berita buruk dan balasan buruk kepada mereka. Jadi kalau butakan mata mereka tu apa tu, sekadar penambahan kepada balasan buruk kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala kata tak buat. Allah Ta'ala kalau kami kendaki. Mungkin Allah buat kalau dia nak. Tapi dia kata kalau kami nak jelah. Tapi kalau dalam konteks ini ikut kefahaman kita, Allah Ta'ala tak buat begitu. So tuan-tuan, sebenarnya apa pengajaran ni kita ni sebagai umat Islam kan, dalam konteks saya ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil, tuan-tuan? Kita janganlah anggap benda ni bukan untuk kita, ni untuk orang kafir, ustaz. Saya bukan orang kafir. Saya percaya pada Allah Ta'ala, saya buat baik, ustaz. Saya tak buat jahat. Jangan macam tu. So kita kena ambil apalah yang kita boleh cedok daripada ibrah melalui ayat ni. Itu yang penting, tuan-tuan. Ibrah ayat ni apa yang kita boleh ambil. So antaranya lah, tuan-tuan, antara yang saya boleh fikirkan ialah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak kita menyambut hidayah itu kalau hidayah itu menghampiri kita. Hidayah ni, tuan-tuan, kan seperti mana yang saya sebut, dia ada dua jenis. Satu hidayah kita panggil hidayah irsyad. Satu lagi kita panggil hidayah taufik. Hidayah taufik. Jadi hidayah taufik ni memang datang dari Allah. Jadi kalau hidayah taufik ni datang, kita sambut. Begitu juga dengan hidayah irsyad ini, kalau datang kita sambut. Jangan kita biarkan, kita pandang sepi saja kepada hidayah tersebut. Macam ni contohnya, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang ada satu masa kan, kita ni tiba-tiba teringin aja nak solat duha. Tiba-tiba kita ni kat surau kan, teringin saja kita nak solat qabliyah ba'diyah. Bila kita pergi surau kan, selalu tak buat kan, tapi tiba-tiba itu sebenarnya hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba teringin, hari ni aku teringinlah nak solat tahajud malam kan. Jadi itu sebenarnya adalah hidayah daripada Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita. Ataupun aku teringin nak solat nak puasa sunat lah minggu ni.
Tak pernah pun buat. Tiba-tiba kita rasa tinggal. Itu kita panggil hidayah taufik tu. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Ini untuk kita orang Islam lah. Kalau untuk orang kafir tu, hidayah taufik tu dalam bentuk menunjukkan kepada mereka jalan untuk menuju kepada Allah kan. Contohnya macam nak cari Islam dan sebagainya. Tapi ini kita cerita pasal kita, tuan-tuan. Itu kita panggil hidayah taufik, tuan-tuan. Tapi hidayah irsyad ni pula macam kebetulan kita dengar kuliah kan. Kita buka radio radio Islamik, radio IKIM ke apa kan. Tiba-tiba ada kuliah dan ustaz-ustaz yang mengajar di situ tu boleh membuka pintu hati kita ni untuk melaksanakan sesuatu ibadat. Kalau cerita pasal umrah kan, duit banyak tapi tak pernah pergi umrah. Tiba-tiba bila dengar ustaz tu cerita pasal umrah, terbuka pintu hati kita nak pergi umrah ataupun pergi haji, ataupun bila ustaz tu cerita pasal puasa sunat kan, teringin nak puasa sunat kat lepas tu. Itu kita panggil hidayah irsyad. Bila cerita pasal tahajud malam ni teringin, malam tu juga rasa nak mulakan tahajud. Jadi itu kita panggil hidayah irsyad yang kita dapat daripada perkataan ustaz, ataupun kalau dulu Rasulullah yang menyebut. Rasulullah sendiri pun tak boleh bagi hidayah taufik, tuan-tuan. Hidayah taufik ni hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah pun dia boleh memberi hidayah secara irsyad sajalah, bagi penjelasan, bagi penerangan, bagi nasihat dan sebagainya, tuan-tuan. So antara lain barangkali Allah Taala ni nak gambarkan dekat sini, kalau hidayah itu datang jangan butakan mata. Jangan butakan mata. Bukalah pintu hati tu, sambut hidayah tersebut. Kalau hidayah tu datang menghampiri. Dan antara lain ialah jangan ikut hasutan syaitan yang sentiasa menghasut kita supaya kita butakan mata kita, jauhkan diri dari Allah. Jangan gitu. Allah Taala kata, jangan ikut hasutan. Lawan. Lepas tu gunakan mata zahir yang Allah kurniakan dan mata hati untuk menilai kebenaran dan menilai kebatilan. Yang mana bagus, yang mana tak bagus, yang mana dosa, yang mana pahala. Jadi gunakan mata zahir yang kita ada dan mata hati yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk menilaikan kebenaran dan kebatilan itu. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala pun mahu kita pelajari tentang sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah Ta'ala benci. Antara lain dalam konteks ini supaya kita tidak menjadi buta di dunia dan di akhirat ni, tuan-tuan, ialah kita kena belajar. Kita kena belajar. Cari ilmu, sebab dengan ilmu itulah kita akan tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah Ta'ala tak suka. Bukan cara nak ambil uduk saja, tuan-tuan. Bukan cara kita nak tayamum saja. Itu sebahagian daripada ilmu dalam bentuk ibadat. Tapi Islam ni dia agama fikrah, tuan-tuan. Macam mana Allah nak ajar cara kita berfikir. Macam mana kita nak berfikir. Itu yang paling penting sekali dalam agama. Bukan sekadar macam mana kita nak, itu sebahagian daripada agama, ilmu fiqh, tak ada masalah. Tapi macam kita dah tua-tua ni, tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak belajar cara ambil uduk lagi. Tuan-tuan dah tua umur 50 nak belajar tajwid lagi ke? Bolehlah tuan-tuan belajar tajwid, bukan tak dapat pahala, saya kata dapat pahala, tapi umur dah 50 dah, tuan-tuan. Umur dah 45, umur dah 40, umur dah 35. Masih nak menghabiskan masa terlalu lama untuk tajwid. Ada benda lain yang menjadi prioriti kita lagi pada waktu ini, iaitu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat ni. Adakah baca saja? Dapat pahala baca, tak ada masalah. Tapi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat itu yang lebih penting. Jadi sebab tu tuan-tuan tengok program ni hari ni dan program-program lain yang sama lebih kurang macam ni, yang menceritakan, mengajar kita bagaimana cara berfikir yang Allah Ta'ala nak. Itu kita tak akan dapat melalui cara lain selain daripada kita mempelajari, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kalau kita belajar pakai agak-agak, pakai mimpi, pakai teka-teka, tak boleh. Kita mesti kena ada pengajian kita untuk kita dengar maklumat itu daripada para ulama. Kemudian macam mana kita nak implement dalam kehidupan kita, barulah kita tengok kesesuaian dengan keadaan kita, tempat kita dan sebagainya. Ada benda yang boleh buat di tempat lain tapi tempat kita tak sesuai. Ada benda yang kita kena tunggu dulu, sekarang ni tak sesuai. Nanti satu masa nanti baru lebih baik, baru kita boleh laksanakan. Tengok kesesuaian dia, tuan-tuan. Kita pun tak boleh nak ideal sangat kan. Kita tak boleh nak ideal. Macam saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Kalau orang baru nak pakai tudung contohnya kan, tuan-tuan tiba-tiba suruh dia pakai tudung labuh daripada atas sampai bawah, sabarlah. Suruh dia pakai tudung yang kecil dulu contohnya kan. Memang tak syar'i. Memang ada banyak kekurangan. Tapi dia baru nak start. Dia baru nak berfashion. Budak muda kadang kan. Baru nak berfashion. Tapi bila dah tu, kita jalankan kita punya jarum-jarum apa kita panggil lah, jarum-jarum suntikan kita. Kita sebutlah dengan dia, awak kalau pakai tudung yang yang lebih labuh lagi, Kak percaya mesti lebih cantik. Contohlah kan, itu maknanya jarum. Jadi maknanya jangan terlampau ideal sangat. Sabar. Dakwah ni kena sabar dan ada kelembutan dia, tuan-tuan. Macam saya pernah sebut dengan tuan-tuan, Firaun tu pun Allah Taala perintahkan Nabi Musa suruh sebut, bagi tahu, ajak dengan lembut kan. Takkanlah anak-anak kita, adik kita, kawan kita, sama kawan student-student kita nak begitu lancang mulut kita nak
nak menghina dan mengata mereka, tak boleh. So belajar. Kita tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah benci, dan ni takkan dapat selain daripada sumbernya Quran dan hadis-hadis. Kalau tuan-tuan dengar kuliah pun pastikan ustaz-ustaz tu tentulah dia ambil daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan. So dengan membuka mata seluasnya dapatlah kita mencari sirat yang lurus di dunia. Dan siratul mustaqim di hari akhirat. Tuan-tuan kan solat kan 17 kali kan tuan-tuan doa ihdinas siratal mustaqim kan. So siratal mustaqim ni sirat apa tuan-tuan di dunia ni? Apa siratal mustaqim? So sirat mustaqim ni sebenarnya satu doa yang sangat besar tuan-tuan, sebab tu Allah Taala suruh kita sebut selalu. Dan pastikan tuan-tuan masa tuan-tuan sebut ihdinas siratal mustaqim tu tahu makna dia. Kat situ tuan-tuan wajib kena khusyuk. Bukanlah wajib khusyuk ni sebenarnya tak wajib dalam solat tau. Tapi dekat situ cuba tuan-tuan wajibkan diri tuan-tuan untuk khusyuk. Kat situ nombor satu. Sebab kat situ kalau tuan-tuan khusyuk, nanti insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pemudahkan kita untuk khusyuk keseluruhan solat slow-slow. Khusyuk ni antara benda yang Allah Taala tarik awal-awal sekali dalam dunia ni kan. Tapi boleh kita capai. Walaupun dah ditarik, kita masih lagi boleh capai dengan kesungguhan kita. So, masa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi masa tu apa jalan yang lurus dalam otak kita fikir, itulah jalan hidup para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. So apa yang ada pada mereka menyebabkan mereka tu dikata oleh Allah sebagai mendapat jalan yang lurus? Banyak harta? Tak, bukan semua golongan ni, bukan semua mereka ni ada harta yang banyak. Habis pangkat besar? Tak, bukan semua mereka ada pangkat yang besar. So apa persamaan di antara mereka ni yang menyebabkan mereka ni berada di jalan yang lurus? Apa persamaan mereka? Persamaan mereka ialah apa? Mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kehidupan mereka tu adalah mengabdikan diri hanya semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya tuan-tuan, di hari akhirat Allah akan memudahkan kita melalui sirat yang agung. Di dunia kita dapat siratul mustaqim, di akhirat Allah akan memudahkan kita untuk melalui sirat Allah yang agung untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. So tuan-tuan, kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks technical nahu dalam ayat ni tuan-tuan. Pastilah saya tak boleh nak bahaskan ke semua tuan-tuan. Sebabnya kalau bahaskan semua nanti tuan-tuan lupa. Jadi ada hari tertentu saya ambil bab ni, hari lain saya ambil bab ni, tapi kita tuan-tuan akan dapat manfaat daripada technical itulah. So technical ni nama pun technical kan. Okey, walau nasya'u nanti saya terjemahkan ayat ni sekali lagi supaya tuan-tuan ingat balik apa maksud ayat ni. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, kata Allah. Kalau kami kendaki, nescaya kami akan hapuskan penglihatan mereka, kata Allah. Kemudian mereka akan kelang kabut, berebut-rebut cuba mencari jalan, kata Allah Taala kan. Bagaimana mereka nak melihat? Bagaimana mereka nak jumpa jalan tu sedangkan mereka tak boleh melihat? Itu maksud dia. Okey. Hari ini tuan-tuan saya nak bahaskan tentang kita sebut sebagai syarat dan jawab. Okey, ada satu kaedah teknikal. Kaedah teknikal dalam Al-Quran, dalam ilmu nahu, dia panggil sebagai syarat dan jawab. Sebagai syarat dan jawab. Jadi ada haraf syarat dan ada juga haraf jawab. Ada haraf syarat dan ada juga haraf jawab. Apa maksud dia tuan-tuan? Okey, kalau dalam bahasa Melayu, bila saya jelaskan nanti insya-Allah tuan-tuan boleh faham. Kalimat-kalimat syarat ini dalam bahasa Melayu kadang-kadang kita sebut jika, kadang-kadang kita sebut kalau, kadang-kadang kita sebut sekiranya. Jadi setiap kali kalau tuan-tuan jumpa, kalau tuan-tuan guna kalimat ini, dia mesti kena ada nescaya ataupun akibat dia. Contoh kalau awak makan, nescaya awak kenyang. Sekiranya awak makan, nescaya awak kenyang. Jika awak makan, nescaya awak kenyang. Jadi jika, kalau dan sekiranya, itu kita panggil dia sebagai haraf, haraf syarat. Dan setiap kali tuan-tuan jumpa haraf syarat ni, dia mesti kena ada jawab dia tuan-tuan. Kalau tak ada jawab ni, ayat tu tergantung dan salah tuan-tuan. Contohnya, kalau awak berenang di situ, apa? Dia mesti ada nescaya. Kalau awak berenang di situ, nescaya awak akan sakit kaki, awak akan disedut. Katakanlah tempat tu ada sedut kan. Kalau awak berenang di situ, nescaya awak akan digigit buaya. Mesti ada nescaya dia. Kalau awak pergi, nescaya murid-murid sedih. Kalau awak datang, nescaya kami gembira. Kalau kalau ayah pulang, nescaya adik happy. Dia mesti kena ada kalau dan nescaya tu. So itu yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat ni. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Saya nak nak tunjukkan tuan-tuan dia punya syarat dan jawab. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, lau ni dia ialah haraf syarat tuan-tuan. Jadi jawab dia mana? Jawab dia la ni. Ni la ni.
Tengok dan kalau kami kendaki dan jika kami kendaki nescaya kami hapuskan penglihatan mereka. Kalau kami kendaki. Kalau kami kendaki nescaya kami hapuskan penglihatan mereka. So syarat dia mana? Kalau kami nak jawab dia mana? Kami hapuskan penglihatan mereka. Itu maksud dia. Okey, tapi ada satu perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan Ini kita fokus sikit pada benda ni Kadang-kadang tuan-tuan, ni saya nak sebut dari segi teknikal dan dari segi makna Kadang-kadang ada keadaan tertentu dalam Al-Quran yang tuan-tuan jumpa, haraf ni dia tidak gunakan pun. Dia tidak gunakan pun. Tapi kita tahu dekat situ ada syarat dan jawab telah diimplement dalam ayat tu ataupun dalam rangkap tu. Macam mana kita tahu? Antaranya, nanti kalau jumpa contoh yang sesuai saya akan jelaskan. Kalau fi'il mudhari' digunakan, maka fi'il mudhari' yang asalnya ujung di baris depan, fi'il mudhari' itu akan jadi baris mati. Contoh dia macam mana? In ta'kul tashba'. In ta'kul tashba'. In jika ta'kul engkau makan. Asalnya ta'kulu tau. Tapi sebab dia jadi syarat, kan ada in kan? In jika atau lau ta'kul tashba'. Lau ta'kul fatashba'. Maka engkau akan kenyang. Jadi lau ataupun in yang maknanya jika atau kalau tu ta'kul. Ta'kul tu fi'il mudhari'. Asalnya ta'kulu. Tapi disebabkan dia tu menjadi syarat dari segi makna, maka elok-elok ta'kulu tuan-tuan kena tukar in ta'kul. Matikan dia. Sama juga macam tashba', fatashba'. Asalnya tashba'u, baris depan kat ujung dia. Fi'il mudhari' ujung dia asalnya baris depan. Tapi sebab dia menjadi jawab, maka elok-elok tashba'u tuan-tuan kena tukar fatashba'. Mati kat situ. Ba'. Sebab apa mati? Sebab dia menjadi jawab. So syarat dan jawab ni kalau secara teknikal tuan-tuan tengok, kalau digunakan fi'il mudhari' maka ujung dia akan mati, ujung dia akan majzum dipanggil. Kalau tuan-tuan belajar dalam sistem Al-Furqan, benda tu semua kita akan ajar. Okey, yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah kadang-kadang haraf syarat dan haraf jawab ni tidak digunakan pun. Tak pakai. Bahasa Melayu pun boleh juga. Contohnya, kalau kita pakai jika engkau makan nescaya engkau kenyang. Tapi kalau saya tak nak pakai jika, engkau makan nescaya engkau kenyang. Boleh juga. Betul tak? Ataupun tuan-tuan nak pakai haraf syarat je, jawab tak nak pakai. Jika engkau makan, kau kenyang. Nampak? Tak ada, yang ni kita tak pakai nescaya. Nampak? Jadi boleh juga. Dan kadang-kadang dua-dua tak pakai pun boleh. Kau makan, kau kenyang. Kau lari, aku kejar. Sebenarnya ada jika engkau lari, nescaya aku kejar. Tapi dua-dua kita tak nak pakai. Kau lari, aku kejar. Boleh kan? Jadi dalam Quran pun macam tu juga kadang-kadang tuan-tuan. Tidak digunakan haraf syarat dan haraf jawab. Ataupun pakai satu saja, salah satu pun boleh juga. Yang penting kita tahu dia ada unsur syarat dan jawab di situ. Kalau secara teknikal kita nak tahu macam mana? Dah tak ada haraf syarat, haraf jawab macam mana? Kita nak tahu kalimat tu ada atau tidak kan? Tengok dari sudut teknikal dia. Itu yang saya sebut tadi tu. Fi'il mudhari' tu ta'kul tashba'. Tak ada in, tak ada fa. Ta'kul kau makan, tashba' engkau kenyang. Jadi kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, kita kena kata jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Macam mana awak boleh cakap macam tu? Tak ada pun jika in tak ditulis, lau tak ada, in tak ada kat situ. Disebabkan oleh ta'kul tu mati di ujung dia. Maka kita tahu secara teknikal itu ada syarat dan jawab di situ tuan-tuan. So tu sebentar lalu. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, benda ni kita akan jelaskan dengan detail dan terperinci insya-Allah. Bila masanya lah. Ya, okey. Wa haraf ini kita panggil dia haraf ataf penyambung cerita. Lau ni haraf syarat lah. Nasya'u ni kami kendaki. Kami kendaki. La tamasna ala ayunim. La tamasna. Kami kendaki, ini fa'il, dia fa'il mudhari', ganti nama diri dekat dalam kami, ganti nama dirinya kami. So kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya. La tamasna, benar-benar ataupun nescaya kami telah hapuskan ni, dia pakai fa'il madhi. Tamasna, kami telah hapuskan. Ini ialah fa'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni ialah kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya. So ala ni ialah haraf jawab dia tuan-tuan. Kemudian ala atas, ala ni atas, ini ialah haraf jar, ayuni. Kerja dia membari bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Ayuni ni bari bawah disebabkan oleh ala ni. Kita ada bahas sebelum ni. Him maknanya mereka, ayuni him ni dua isim berpasangan, dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian fastabaqu sirata, fa maka istabiqu, berebut-rebutlah ataupun mereka telah kelang kabut, mereka telah berebut-rebut. Ini fi'il madhi, ganti nama diri dekat mereka rujuk kepada orang-orang yang buta tersebut yang nak dibutakan oleh Allah tu. As-sirata ni dia punya kita panggil ni, kalau kalimat fi'il dia kena tengok apa ganti nama diri, dan ganti nama diri rujuk pada siapa, dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Ada maf'ulun bih, ni maf'ulun bih dia. Mereka berebut ke mana? Mereka berebut mencari jalan. Mereka berebut-rebut untuk jumpa jalan. Ni kita panggil dia punya
maf'ulun bih. Maf'ulun bih pula. Ya maf'ulun bih. So tanda maf'ulun bih ujungnya berbaris atas pangkat dia mansub. Maf'ulun bih. Fa anna yubsirun. Fa maka anna bagaimanakah ni isim tanya tuan-tuan ni. Ni semua tuan-tuan akan belajar Ni. Ni peringkat kedua tuan-tuan akan dijelaskan. Tu isim tuan-tuan ni. Kita panggil dia sebagai isim istifham. Isim tanya. So kaifa tu anna tu termasuk dalam kelompok haraf tanya ataupun haraf istifham. Yubsiruna kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari'. So ganti nama diri di dalam ni ialah mereka ni rujuk kepada orang-orang yang nak dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi awal-awal tadi kita dah bahas panjang berkenaan dengan syarat dan jawab kan. Yang lain tu kita bahaskan secara ringkas dulu. Nanti pada pertemuan kita akan datang, saya akan cari perkara lain yang kita akan bahaskan. Kita lebih fokus pada pengajian kita pada hari tersebut insya-Allah. So tuan-tuan yang belum like, tuan-tuan like. Kalau belum share, tuan-tuan share. Kalau belum follow, tuan-tuan follow lah kita punya program ni insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat notification setiap kali kita nak bersiaran. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.